والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه وواله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, nikmat, izin, inayah dapat kita bersama-sama pada malam ini, dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberikan kesempatan, kita masih lagi diberikan kenikmatan, kita masih lagi dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini agar kita akan selamat untuk kita ini menuju ke dalam alam kubur nanti, insya-Allah. Alam kubur yang sudah pasti, alam kubur yang pasti menanti, dan mudah-mudahan insya-Allah dengan keberkatan pada hari yang ke-21 pada bulan ini, Jumadal Akhir. Hari yang ke-21 Jumadal Akhir ini insya-Allah akan dimakbulkan doa-doa kita untuk kita masuk ke dalam syurga Allah, duduk kita bersama dengan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kolam Al-Kautsar, di telaga Al-Kautsar nanti. Nabi akan menjemput kita, Nabi akan senaraikan nama kita untuk bersama dengan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, tuan imam, tuan muazzin, seluruh jawatan kuasa Masjid Al-Aulia yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita akan cuba menyambung pengajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, taman syurga bagi orang-orang yang soleh di dalam alam akhirat nanti. Dan alhamdulillah kita telah pun masuk dalam muka surat yang ke-74 dalam hadis yang sedikit panjang pada hari ini, hampir 2 muka surat, hadis yang ke-15, masih lagi di bawah tajuk besarnya, yakni berkaitan dengan mujahadah, bersungguh-sungguh dalam beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang hadis yang diriwayatkan an Anas radhiyallahu anhu qala, telah berkata Anas, moga-moga diridai oleh Allah ke atas Anas bin Malik, yang mengatakan bahawa pada waktu perang Badar, pakciknya yakni Anas bin Nadir tidak ikut berperang. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mampu mengikut peperangan di mana Tuan memerangi orang-orang musyrik. Seandainya Allah mentakdirkan saya boleh mengikut peperangan melawan orang-orang musyrik, nescaya Allah benar-benar akan melihat apa yang mampu aku lakukan. Dan ketika perang Uhud, di mana kaum muslimin banyak yang melarikan diri, maka dia berkata, wahai Allah, aku bermohon maaf kepadamu ya Allah,
dari apa yang dilakukan oleh rakan-rakanku, di mana mereka banyak yang melarikan diri. Tuan-tuan, bagaimana kisah seorang sahabat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia tak mampu nak pergi perang dengan Nabi Rasulullah. Ada pandangan menyatakan bahawa Anas bin Nadir ini seorang tua. Dah tua, tak larat, tuan-tuan, sakit. Ada pandangan menyatakan bahawa Anas bin Nadir ini seorang yang berpenyakit. Jadi tak mampu nak pergi. Cuma jangan pula orang tua-tua pula buat hujah pula lepas ini. Mari pergi masjid pakcik, dah tua katanya. Tak larat. Abu Ayyub Al-Ansari. Tuan-tuan cuba tengok kisah Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa Abu Ayyub Al-Ansari? Sahabat yang Nabi tumpang di rumah ni. Bila Nabi hijrah ke Madinah, tak ada rumah Nabi, belum siap. Tak buat lagi, baru sampai. Nabi duduk di mana? Nabi duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Tuan-tuan, hari ini di mana makam Abu Ayyub Al-Ansari? Makam Abu Ayyub Al-Ansari berada di kota Konstantinopel. Berada di Turki. Jauh mana Madinah pergi Turki? Ya. Sebab ketika itu dia mengikuti rombongan peperangan untuk membebaskan kota Konstantinia ataupun kota Konstantinopel. Syahid dia meninggal di sana. Mati dia meninggal di sana, dan dalam riwayat menyatakan bahawa umruhu tis'ina. Umur dia 90 tahun. 90 pergi perang. 90 turut serta dalam rombongan ketika itu untuk membebaskan kota Konstantinia ataupun kota Konstantinopel. Maka tuan-tuan, ada pandangan menyatakan bahawa Anas bin An-Nadir ini tidak mampu ikut perang. Jadi dia cerita, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mampu mengikut perang. Awal-awal dulu, bila mana Tuan, yakni Rasulullah, memerangi orang-orang musyrik. Tuan-tuan, dalam sejarah Islam, perang yang pertama namanya perang Badar. Tetapi dalam kitab kecil siri peperangan Nabi Rasulullah, ada yang namanya Ghazwah, ada yang namanya Siriyah. Jadi dua jenis perang. Perang yang pertama namanya Ghazwah. Perang yang kedua namanya Siriyah. Ghazwah ni Nabi pergi. Nabi sendiri mengetuai perang. Jadi kalau Nabi pergi, maka perang itu namanya Ghazwah. Ada satu lagi perang namanya Siriyah. Siriyah ni Nabi susun, Nabi atur, tapi ketua panglimanya sahabat. Nabi tak pergi. Strateginya Nabi bagi, nak pergi hari apa, nak bawa berapa orang, semua Nabi susun. Tapi ketua panglima perangnya sahabat. Yang ini dinamakan sebagai Siriyah. Jadi sebelum Ghazwatul Badar, sebelum perang Badar, ada beberapa siri peperangan kecil Siriyah. Ini yang dimaksudkan oleh Anas bin An-Nadir ni. Ya Rasulullah, aku tak dapat nak ikut dari awal Siriyah yang kamu susun, yang kamu hantar ni, aku tak boleh nak pergi. Dan kalaulah ya Rasulullah aku boleh pergi ketika itu, maka Tuan akan mendapati bahawa aku antara orang-orang yang melawan orang-orang musyrik. Semangat Anas bin An-Nadir ini. Dan ketika perang Uhud, katanya
Anas ni cerita ketika perang Uhud, ada rakan-rakan, kawan-kawan yang mereka melarikan diri. Tuan-tuan, sungguh dalam perang Uhud ni pergi berapa orang? Pergi 1000. Sampai tengah jalan berhenti 300 orang. Tidak meneruskan perjalanan. Siapa mereka ini? Mereka ini ketuanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Allah sebut dalam Al-Quran, idza ja'akal munafiqun, jika datang kepada kamu orang-orang yang munafik. Ada satu surah khas untuk orang-orang munafik, juzuk yang ke-27 ke-28 lebih kurang. Tuan-tuan, Allah turunkan satu surah khas untuk orang munafik. Namanya, saya ulang sekali lagi, Abdullah bin Ubay bin Salul. Inilah ketua pada 300 orang. Dah nak sampai di medan Uhud, Nabi dah susun pasukan pemanah siapa, pasukan berkuda siapa, pasukan tombak siapa, pasukan berpedang siapa. Nabi susun siap dah. Tiba-tiba sampai tengah jalan, lari balik semula ke Mekah. Tak nak perang dengan Nabi Rasulullah. Tuan-tuan, apa kata Anas bin An-Nadir? Anas bin An-Nadir ini menyatakan, ya Allah, aku memohon maaf kepadamu ya Allah dari apa yang dilakukan oleh rakan-rakanku, di mana mereka melarikan diri. Tuan-tuan, Anas bin An-Nadir ni minta ampun untuk kawan dia, minta ampun untuk orang lain. Soalan, kita tadi ada minta ampun untuk kawan kita? Tak ada, rasa saya pun tak ada. Doa, ya Allah, ampunkanlah kawan aku. Ya Allah, ampunkanlah jiran aku. Tak ada rasa. Nama anak pun tak sebut seorang-seorang. Tu tak sebut tak seorang-seorang. Tanya sujud, tahiyat sebelum bagi salam tu ya, ada ke sebut nama seorang-seorang. Jenuh tuan-tuan, macam saya 7 tuan-tuan. 7 makcik nak sebut nama, mujur bini seorang. Tapi yang bini seorang tu pun tak tersebut juga nama. Oh Rabbi, live ni oh nak ayo bini tengok orang. Banyak kamera, 4 kamera. Tuan-tuan nak kata apa? Nak kata oh Rabbi, kita tak tersebut nama. Yang makcik-makcik ada ke doa sebut nama suami tadi? Kalau ada, alhamdulillah. Makcik-makcik tentulah bini suaminya seorang je pun. Mana maunya 2. Ataupun mungkin ada dah meninggal ya, kahwin dan sebutlah. Tapi kita tak ada tuan-tuan. Anas bin An-Nadri ni dia sebut, dia doa pada Allah, ya Allah, ampunkan rakan-rakanku di mana mereka banyak yang melarikan diri. Dia minta ampun untuk orang-orang munafik ni. Tuan-tuan, munafik ni kita nak katakan bahawa tidaklah Nabi letakkan nama mereka ni masuk neraka semua, tidak. Tapi kalau boleh mereka bertaubat, inilah maksud hadis kita ni. Doa tadi untuk orang munafik, kok mau dia bertaubat pada Allah. Kok mau dia bertaubat, mohon ampun pada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni orang-orang 300 orang yang melarikan diri. Dan tuan-tuan, apa katanya? Dan saya serahkan sepenuhnya
tentang apa yang diperbuat oleh orang-orang musyrik. Dia doa pula untuk orang-orang kafir, ya Allah. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir ni, aku pulangkan padamu, ya Allah. Kalau nak diberikan hidayah, berilah hidayah. Kalau dimatikan dalam keadaan yang mereka tidak Islam, maka aku tak mampu nak buat apa-apa. Itulah maksudnya. Tuan-tuan, dia tolong doa. Anas bin An-Nadri ni tolong doa untuk orang-orang musyrik, tuan-tuan. Jauh dengan kita, tuan-tuan. Bini seorang pun tak terdoa. Nak doa orang musyrik, jauh, tuan-tuan. Cukup jauh. Nak banding dengan sahabat Anas bin An-Nadri ni, tuan-tuan. Kemudian dia maju, tuan-tuan. Dia langkah setapak menghampiri Sa'ad bin Mu'az. Lalu dia berkata, wahai Sa'ad bin Mu'az, demi Tuhan Kaabah, sesungguhnya aku mencium bau syurga berdekatan dengan Uhud. Masa dia nak mula melangkah tu, ada seorang sahabat nama Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ni hebat, tuan. Saya cerita sikit tentang Sa'ad bin Mu'az. Tuan-tuan, Sa'ad bin Mu'az ni, kenapa saya kata dia sahabat yang hebat? Antara sebabnya, 2 kali, tuan-tuan, Sa'ad bin Mu'az telah ditabalkan sebagai raja. 2 kali. Sebelum kehadiran Nabi Rasulullah, sebelum Nabi hijrah ke Madinah, orang-orang Madinah telah bersepakat untuk menabalkan Sa'ad bin Mu'az sebagai raja. Ada cerita ni, tuan-tuan, dalam kitab sirah. Tuan-tuan ngaji kitab sirah Ar-Rahiqul Mahtum, kitab sirah Fiqhul Harakah dari sirah Nabawiyah, sirah sejarah perjalanan hidup Nabi. Tuan-tuan, tak kiralah apa sirah kitabnya pun ada cerita tentang Sa'ad bin Mu'az. Sebelum Nabi sampai di Madinah, orang Madinah ni dah nak tabal Sa'ad untuk jadi raja. Sa'ad ni orang kaya, tuan-tuan. Dia orang yang dihormati di Madinah. Dah nak tabal jadi raja. Tiba-tiba Sa'ad mendengar berita Nabi Rasulullah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah. Sampai berita tu pada Sa'ad. Maka Sa'ad kata, tangguhkan dulu pertabalan aku sebagai raja Madinah. Tangguh. Hai tuan-tuan, orang yang dah nak tabal dah, tiba-tiba suruh tangguh. Tunggu Nabi sampai. Kita tabalkan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni kata Sa'ad bin Mu'az. Hebat Sa'ad ni. Orang kaya, orang asal Madinah, dah nak tabal jadi raja, minta tangguh. Tunggu Nabi, kita tabalkan Nabi Rasulullah jadi ketua. Tuan-tuan, akhirnya tak jadi dia. Itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua, pada hari saat kewafatan Nabi Rasulullah. Nabi wafat, Nabi meninggal dunia. Maka ketika itu orang-orang Madinah bermesyuarat nak lantik seorang khalifah ganti Nabi Rasulullah. Wakil orang Mekah tak datang masa itu sebab sibuk urus jenazah Nabi Rasulullah. Datang Ali bin Abu Talib. Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar. Ya Umar, ya Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ni 3 orang sahabat. Ali kata, izhabu, pergilah, kata. Pergi mesyuarat. Pergi bincang. Orang Madinah dah mulakan mesyuarat ni, nak lantik siapa nak ganti Nabi sebagai khalifah. Abu Bakar kata, aku tak nak pergi, aku nak urus jenazah Nabi. Umar pun kata tak nak pergi, nak urus jenazah Nabi.
Ali kata apa? Ali kata, biarlah kami ahli bait, kami keluarga Nabi uruskan, kamu pergilah. Jadi ikut nasihat Ali bin Abu Talib. Abu Bakar ikut nasihat Ali, Umar ikut nasihat Ali, Abu Ubadah Al-Jarrah ikut nasihat Ali. Tuan-tuan, ni senior, tuan-tuan, senior. Abu Bakar ni senior, Abu Ubadah ni senior, Umar ni senior. Ali ni, kalau kata istilah budak, tidak, muda. Lebih muda daripada ketiga-tiganya. Tapi ketiga-tiga ni dengar nasihat Ali bin Abu Talib. Walaupun yang bagi nasihat ni muda. Jadi sebab itu tuan-tuan, dia minta maaf, veteran-veteran minta maaf banyak-banyak. Kalau adalah orang muda, bagi pandangan, bagi cadangan. Kalau benda tu bagus, baik, terima tuan-tuan. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Jangan tengok siapa yang bercakap, tetapi tengok unzur maqala, tengok apa isi dia, apa pandangan dia, apa cadangan dia. Kadang-kadang cadangan orang yang lebih muda daripada kita ni mungkin lebih bernas. Allah Ta'ala alam, kita tak tahu. Tentang saya cikgu sekolah. Tapi kadang-kadang pandangan murid ni pun narik, tuan-tuan. Dia hidup zaman itu, dia hidup zaman sekarang, dia muda zaman sekarang. Macam kita ni dah tua, tuan-tuan. Main handphone pun tak kerti, tuan-tuan. Ni saya ni, YouTube saya dah berapa bulan dah tak mau-mau, tuan-tuan. Tak mau, tuan-tuan. Dia suruh update pun tak mau, apa kehel. Rupanya kena tanya orang muda, tuan-tuan. Orang muda buat sekejap, godek, mau, tuan-tuan. Tanya kawan-kawan sebaya, apa jawabnya, Ustaz? Ini syaratnya buang Sungai Perak, katanya. Ini syarat handphone ni buang Sungai Perak, katanya. Tak mau yang kata. Tapi bila budak muda buat, dia godek sekejap dia. Ini kadang-kadang, tuan-tuan, rupanya penangan orang muda ni, tuan-tuan. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Tengok apa yang dia cadang, tengok apa yang dia pandang, tengok apa yang dia kata. Wala tanzur man qala, tapi jangan tengok siapa yang cakap. Jangan tengok siapa yang beri pandangan. Kalau kita tengok, dia ini orang lekeh ni, miskin ni, tak payahlah dengar cakap dia, tak payahlah dengar pandangan dia. Dia ni budak lagi, bukan tahu apa. Tidak, tuan-tuan. Maka sebab itu, tuan-tuan ya, bagaimana hebat Sa'ad bin Mu'az, tuan-tuan. Ali bin Abu Talib bagi cadangan, Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah Al-Jarrah, 3 orang senior pergi, tuan-tuan. Ikut pandangan Ali bin Abu Talib. Sampai, tuan-tuan, di tempat perkumpulan mesyuarat, rupanya cadangan telah pun dipersetujui nak lantik khalifah. Siapa yang terlantik? Sa'ad bin Mu'az. Nama Sa'ad bin Mu'az terlantik sebagai khalifah. Tapi tiba-tiba datang 3 orang. Sa'ad pun tengok, tak betul kita ni. Tadi kita mesyuarat tak ada wakil dari Mekah. Kita mesyuarat baliklah, kata Sa'ad. Kita mesyuarat balik. Orang Madinah tak setuju. Kenapa nak mesyuarat? Kita dah putus tadi. Dia pun sibuk uruskan jenazah Nabi Rasulullah. Tapi Sa'ad kata kita mesyuarat balik. Tuan-tuan, bila mesyuarat balik, 3 nama naik. Yang pertama, nama yang naik, nama Abu Bakar. Yang kedua, nama yang dicadangkan, nama yang naik, nama Umar. Dan yang ketiga, nama yang naik dicadangkan ialah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Nama Sa'ad tak ada langsung. Tak ada langsung, tuan-tuan, nama Sa'ad. Tapi tuan-tuan, hebatnya Sa'ad. Bila terlantiknya Abu Bakar, Umar cadang nama Abu Bakar. Sa'adlah orang pertama yang
bil musafahah, bersalaman dengan Abu Bakar daripada orang-orang Madinah untuk berbai'ah dengan Abu Bakar. Ana ubayyuka ya Abu Bakrin, aku berbai'ah, taat setia, janji taat setia dengan kamu wahai Abu Bakar. Hebat Sa'ad, tuan-tuan. 2 kali, tuan-tuan. Nyari nak dilantik sebagai raja, nak lantik sebagai khalifah. Ketua lah istilahnya. Tapi kedua-duanya ditarik balik oleh Sa'ad dia sendiri. Yang minta bincang balik, dia sendiri yang minta untuk mesyuarat balik. Tuan-tuan, hebat Sa'ad, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan ambil pengajaran ni. Kita ni, tuan-tuan, kalau orang tak lantik, alhamdulillah. Katalah nanti bulan depan, tuan-tuan, bila kita WhatsApp Ustaz bulan depan Ustaz tak ada mengajar lagi di masjid ini. Ayat pertama saya alhamdulillah, tuan-tuan. Allah bagi rehat sehari, tuan-tuan. 30 hari penuh, 31 hari ni penuh, tuan-tuan. Habis tadi pun ada orang tanya, tuan-tuan. Jauh pula tu Sungai Siput. Awak kata minta maaf lah, kata maghrib habis. Subuh Ustaz, subuh pun habis. Yang tinggal duha. Harap-harap dia pun tak terima lah duha tu pun. Sebab nak pergi pun kat sejam, nak balik pun kat sejam, tuan ya. Paling laju pun mungkin 45 minit. 17 terfilat dia orang kata. Dari Meru setengah jam. Kena pindah Meru lah apa ni. Tak kena buat cadang, dah memang je. Dah memang duduk situ. Setengah jam ikut mana ya? Ikut Cemong. Betul-betul ikut Cemong. Betul-betul dekat setengah jam, tuan-tuan ya. Allahuakbar. Harap-harap dia pun tak terima lah, tuan-tuan ya. Tuan-tuan tolong doa sekali ya. Kalau saya doa dia tak makbul saya ni. Tuan-tuan nak ceritanya apa, tuan? Bagaimana Anas bin An-Nadri ni, Anas An-Nadir ni, tuan-tuan, dia doakan sahabat-sahabat yang lari tu. Ya Allah, maafkan sahabat-sahabat yang lari ni. 300 orang. Musyrik. Atau bukan musyrik, munafik. Kita, tuan-tuan ya, kalau udah munafik, tuan-tuan, apa nak doa lagi? Biar doa masuk api neraka, padan muka, katanya. Kita, tuan-tuan. Tapi tidak. Anas bin An-Nadir ni, dia mendoakan, ya Allah, ampunkanlah mereka, ya Allah, sahabat-sahabat yang melarikan diri daripada medan peperangan. Dan apa kata Anas, tuan-tuan, bila dia lalu depan Sa'ad, dia kata, wahai Sa'ad, kata, aku mencium bau syurga berdekatan dengan Uhud. Tuan-tuan, ni hebat. Orang yang beramal ibadah tinggi, sahabat Nabi ni, dia terbau bauan syurga. Tuan-tuan jangan tanya saya macam mana bau. Berapa minyak wangi dan khil lah Ustaz. Minyak wangi Zahratul Khalij. Kalau pergi ke Mekah, tuan-tuan ya, saya selalu beli minyak wangi kecil je, tapi mahirnya Zahratul Khalij nama, tuan-tuan. Dululah tuan-tuan ya, lama muda-muda dulu, tuan-tuan, beli Zahratul Khalij satu. So ini pun puluh rebus, tapi baunya Tapi sekarang saya jadi tak minat pula bau itu. Tak tahu pasal apa, faktor umur dia mengata. Udah makin tua ni dia minat bau lembut-lembut. Zahratul Khalij ni kalau pakai ni jauh lagi rendah bau. Ya Allah Ta'ala alam, kan. Jadi tuan-tuan tak tahu macam mana bau softline ke Ustaz, entah. Bau minyak wangi itu ke, entah juga. Bau sabun apa? Sabun mandi ke pun saya tak tahu, tuan-tuan, apa baunya tak tahu. Tapi sahabat ni dia kata, sesungguhnya aku mencium bau syurga berdekatan dengan Uhud. Lalu Sa'ad berkata, ya Rasulullah, aku tidak mampu berbuat seperti apa yang diperbuatnya. Sa'ad ni kata, ya Rasulullah, aku ni nak lawan dengan Anas tak mampu.
Padahal Sa'ad ni tuan-tuan, orang hebat. Tapi dia kata, aku tak mampu nak challenge, nak buat apa yang si Anas ni buat. Bagaimana sifat takabur tak ada, sifat riak tak ada, sifat sum'ah tak ada, sifat ghurur tak ada. 4 sifat, tuan-tuan. Tuan-tuan baca kitab Afatun ala Tariq, wabak sepanjang jalan. 4 penyakit. Dia banyak penyakit, berbelah-belah. Karangan Dr. Sayyid Muhammad Nuh, tapi saya ulas 4 je hari ini. Yang pertama apa dia? Yang pertama ni riak. Riak ni asal perkataan ro'a. Ro'a ni apa dia? Tengok. Riak ni dia nak orang tengok dia. Semayang juga. Biar aku semayang tengah-tengah, duduk depan sekali, biar orang tengok aku. Nampak? Biar aku pergi awal masjid, biar orang tengok aku yang paling awal sekali katanya. Ini nama riak, ro'a. Nak orang tengok dia. 1. Lepas riak, dia akan jadi sum'ah. Sum'ah ni apa? Sami'a yasma'u. Dengar. Sum'ah, sin, mim, ain, ta marbutah. Sin, mim, ain, ta marbutah. Sum'ah. Nak dengar orang puji. Dia cukup suka dengar orang puji dia. Dia cukup suka dengar orang cakap yang baik-baik tentang dia. Ni namanya sum'ah. Dia risau kalau dia buat baik, orang tak cakap. Tak ada dia mau masuk Facebook masjid hari ni, aku sedekah RM50 hari ni. Dia nak dengar orang puji dia. Ini sum'ah. Yang ketiga, riak, sum'ah, barulah muncul takabbur. Kabbara yukabbiru, rasa besar. Kabir ni besar. Tapi dalam istilah cerita kita ni, dia rasa bangga diri. Akulah yang paling hebat sekali, orang lain tak boleh challenge. Akulah yang paling banyak sedekah, orang lain sedekah bunyi ting, ting. Ya. Tapi aku tak ada bunyi ting, ting. Tak mainlah duit shilling katanya. Sekali masuk 100. Nampak takabur. Kabbara yukabbiru, dia rasa bangga diri, dia rasa hebat, dia rasa dialah yang paling besar sekali. Dan akhir tuan-tuan, bila dah ada 3 ni, penyakit wabak yang paling bahaya ialah ghurur. Apa makna ghurur? Merendah-rendahkan orang lain. Nak banding aku dengan dia? Tak ada, tak mau. Yang dia itu siapa? Nak banding aku dengan orang itu? Tak ada, tak terlawan dia dengan aku. Ghurur. Dia merendah-rendahkan orang lain. Dia meremeh-remehkan orang lain. Tuan-tuan, ini 4 wabak penyakit yang disebut oleh Dr. Sayyid Muhammad Nuh dalam kitab Afatun ala Tariq. Tuan-tuan, risau kita. Saat tak ada tuan-tuan 4-4 ni. Nak dengar pun tidak, orang puji tak ada. Dia sanggup melepaskan. Nak orang cakap dia hebat tak ada. Dia sanggup merendahkan diri dia. Dia nak orang puji dia, rasa dia besar, dia rasa dia hebat, tak ada. Malah dia tak ada ghurur, dia tak ada merendah-rendahkan orang lain, tak ada. Hebat, tuan-tuan. Bagaimana kisah Sa'ad bin Mu'az. Maka sebab itu, tuan-tuan, Sa'ad kata, ya Rasulullah, aku tidak mampu berbuat seperti mana apa yang diperbuat oleh Anas. Tara Sa'ad yang hebat ni pun, dia kata aku kalah dengan Anas. Aku tak mampu nak buat seperti mana Anas. Sungguh tuan-tuan, saya mengaku siap-siap. Kita nak Ramadan lagi 68 hari lebih kurang. 2 bulan lebih sikit nak Ramadan.
Kalau bab baca Quran tak terlawan dengan muslimat. Muslimat hebat, baca Quran tadarus hebat. Kalau tempat saya tu ya, malam lepas tarawih tadarus. Pagi duha tadarus. Ni muslimat. Lepas asar tadarus. Allah Rabbi. Kadang-kadang terfikir, demo ni tak letih ke muslimat? Tadarus dia. Saya rasa sini pun sama juga. Muslimat sini cukup bagus. Tapi sini muslimin pun yang juga. Muslimin kami tak terlawan muslimin sini. Hebat, tuan-tuan. Tuan-tuan, inilah yang disebutkan oleh siapa tadi? Oleh Sa'ad. Ya Rasulullah, aku tak mampu nak buat seperti mana Anas buat. Tak mampu, kata Sa'ad. Sedangkan Sa'ad ni orang hebat, tuan-tuan. Orang yang sanggup melepaskan jawatan, orang yang sanggup memberikan jawatan kepada orang lain, sanggup dia. Dia tak kebula dengan jawatan-jawatan ni. Tapi Sa'ad kata, aku tak mampu nak buat seperti mana Anas bin An-Nadir buat. Ini hebat, tuan-tuan. Kita dapat jadi dua-dua ni pun tak apa. Dapat jadi Anas bin An-Nadir ataupun dapat jadi Sa'ad bin Mu'az, tuan-tuan. Mana-mana satulah. Mudah-mudahan insya-Allah, tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, Anas berkata, setelah perang Uhud selesai, aku menemukan pada dirinya 80 lebih luka-luka pedang. Tuan-tuan, Anas bin An-Nadir ni kata, lepas perang Uhud, aku tengok Sa'ad ni, di badannya 80 luka. 80 luka, tuan-tuan. 80, 1, 2, 3, sampai 80. Bukan 18, tuan-tuan. 80, tuan-tuan. Betul ke cara saya sebut ni? Saya tak pandai Inggeris. Duduk-duduk di UK 3 bulan je, makcik. Oi. Betul United Kingdom, bukan Ulu Kinta. United Kingdom. Betul ya, Tuan Kapten? 80. Dia kapten kapal laut. Banyak pergi belayar ke negara orang putih sebenarnya. Tuan 80 luka. Tu pun perang lagi. Dalam perang Uhud tak berhenti perang. Walaupun ada 80 luka, 1 tikaman tombak dan 1 tusukan panah, katanya. Allahu Rabbi, tombak 1, panah 1 melekat di badan. Dan ketika kami mendapatinya, sudah terbunuh dan dipotong-potong oleh orang musyrik sehingga tidak ada seorang pun yang mengenalinya kecuali saudara perempuannya dengan mengamati jari-jarinya. Orang tak kenal jenazah. Mayat si Sa'ad ni orang tak kenal, tuan-tuan. Kecuali adik ataupun kakak perempuannya. Tengok jari, Sa'ad ni katanya. Baru cam, tuan-tuan. Tengok muka tak cam, 80 luka. Tengok rupa tak cam, 80 luka berdarah, tuan-tuan. Penuh. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Kita orang lelaki baru nolong bini potong bawang di dapur. Tiba-tiba terkena sikit ni. MC 3 bulan. Tak masuk dapur lah 3 bulan. Bang, marilah tolong ni dah. Aku dah luka itu, sakit lagi katanya. Baru potong bawang, tuan-tuan. Ni Sa'ad, tuan-tuan. Ditusuk dengan tombak, ditusuk dengan panah, dan tubuhnya dipotong-potong, tuan-tuan. Tak ada orang kenal jenazahnya. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Hebat Sa'ad ni, tuan-tuan. Mati syahid dia. Kemudian Anas berkata lagi, kami berpendapat atau menyangka bahawa ayat yang ertinya orang-orang yang menepati terhadap apa yang mereka janjikan kepada Allah diturunkan berkenaan dengan peristiwa orang mukmin
seperti Anas bin An-Nadir ini. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Tuan-tuan, sahabat duk kata apa, Allahu Rabbi, rupanya ayat Allah Ta'ala ni, kalau tuan-tuan belajar tafsir, dia ada satu ilmu namanya Asbabul Nuzul. Asbabul Nuzul ni maknanya sebab-sebab turunnya ayat. Jadi ada bukanlah semua tuan-tuan ni, ada beberapa ayat yang ada sebab turun ayat itu, ada sebab, ada cerita dia, ada peristiwa dia. Jadi rupanya ada satu ayat tuan-tuan yang memang turun menceritakan tentang Sa'ad dan juga Anas bin An-Nadir ni. Ada cerita. Kalau kita yang baca Quran, agak-agak ada ke ayat Quran tu turun sebab kita? Agak-agak. Tak mandang Ustaz weh. Kalau ada pun tuan-tuan, wal asri, demi masa. Kenapa demi masa? Kita selalu lambat. Dia tiap kali belajar, tiap kali kita habis mengaji ni, biasanya ustaz-ustaz dia akan sebut apa? Kita tangguhkan dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr, demi masa. Tapi bab masa ni lah kita paling fail sekali. Cukup fail. Tadi saya fail. Saya masbuk 1 rakaat, 2 rakaat tadi. Cukup fail. Kalau bab janji pukul 10 suku tak sampai, kawan telefon, mana Cok? Lagi 2 traffic light ni, 2 traffic light ni. Dia tengah baru pakai tuala, mandi pun belum, tapi 2 traffic light tu dengar dekat benar dengar. Tapi rupanya on the way pun belum tuan. On the way. Oh, ayat on the way ni cukup best. On the way. Jauh lagi tuan. On the way katanya. Oh ya Allah Rabbi. Tuan-tuan ni penjawat awam. Kalau ada penjawat awam ya, ada ni ramai. Dulu-dulu kan ke pakai pashkat. Sekarang tak pakai pashkat lah, pakai apa? Tamprin tuan. Oh, cukup marah orang. Mula-mula buat tamprin tu saya ingat lagi tuan. Masa tu saya di sekolah tu, mengajar di sekolah. Pakai pashkat tak apa tuan. Hello kan. Lambat-lambat ni. Traffic light merah lama pula. Tolong. Kawan tolong pashkat. Selamatlah dia. Tak adalah merah. Biru lah semuanya. Biru ke hitam saya minta. Biru je. Kalau tempat saya tu biru. Ya. Tapi bila tamprin ni, mana mau telefon. Tolong. Tak mau ya. Dipakai jari masing-masing. Saya ingat tuan masa di sekolah tu tamprin tu pakai jari. Tapi bila ke Isukir tu pakai jari apa namanya? Jari apa? Jari terunjuk. Sebab jari ni payah betul. 3-4 kali kadang-kadang. Sampai saya naik jumpa orang pejabat tu, pasal apa tak mau tekan 3-4 kali. Ustaz kena letak betul-betul yang macam mula-mula buat katanya. Sudah macam mana nak ingat pula mula-mula buat hari tu. Rupanya sengit sikit. Dia sengit sikit je habis. Tuan 3 orang belakang dah marah, cepat sikit, pukul berapa dah ni, lambat dah ni tanya. Tuan-tuan ni, tu yang bila masuk SUK saya tukar pakai jari terunjuk tuan-tuan ya. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan kita akan dapat menjadi seperti mana mukmin, seperti Anas bin An-Nadir, seperti mana Sa'ad bin Mu'az tuan-tuan ya. Nak jadi macam Nabi tak mampu kita, tapi dapat jadi macam sahabat Nabi Rasulullah, tabi'in pun alhamdulillah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma iftah alaina. Allahumma iftah alaina ya Allah Tuhan kami, bukakanlah pintu hati kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, bukakanlah pintu hati kami untuk kami ini menerima segala ajaran kitab Al-Quran ya Allah, sunnah-sunnah Nabi-Mu, sirah perjuangan Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, bantulah sahabat-sahabat kami di Gaza, Palestin ya Allah. Berikanlah mereka kegembiraan ya Allah, seperti mana anak cucu kami yang gembira pada waktu cuti sekolah ini ya Allah. Berikanlah mereka perlindungan ya Allah, seperti mana
Engkau memberikan perlindungan kepada kami, ya Allah, hidup dalam keadaan yang tenteram. Boleh kami pergi ke sana, ke sini, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Qayyum. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih ke farasulullah subhanakallahumma wa bihamdika. Wal asri.